Baik, kita berada pada bab yang ke-48, muka surat 271. Babu maja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang akhlak, ini kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahannil lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatika al-khassah wa mahabbatika al-khalisah. Allahumma aftah alaina fathan qariba. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin musliman yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah Ta'ala sekalian, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan Ummul Kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada bab yang ke-48, muka surat 271. Babu maja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang akhlak, ini kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menjelaskan ada 3 keistimewaan yang utama apabila kita belajar dan didengarkan
berkenaan dengan sifat-sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat itu sama ada ianya berkaitan dengan rupa paras fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak pribadi, ataupun berkaitan dengan hakikat diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang merangkumi keistimewaan yang khusus dan kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segalanya itu termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kriteria yang dimiliki oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga keistimewaan, tiga kelebihan. Kita diperdengarkan ataupun kita mempelajarinya, kita mendengar berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah SAW. Yang pertama, ianya adalah sebagai pengubat dan juga penawar rindu buat para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita cinta pada Rasulullah SAW, maka ia mententeramkan hati apabila mendengar sifat-sifat kekasihnya disebutkan. Mententeramkan jiwa, ia merehatkan kalbu. Kerana lumrah pencinta itu dia suka mendengar berkaitan apa sahaja berkaitan dengan kekasihnya. Apa saja. Yang kedua, dia mendapat siraman rahmat yang mencurah-curah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana majlis yang apabila disebutkan berkenaan dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka sesiapa yang menyebut-nyebut tentang kekasihnya, sifat-sifat kekasihnya. Kerana tidak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ciptakan alam ini dengan segala sifatnya. Tidak ada sifat-sifat yang ada pada mana-mana makhluk pun seperti mana Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah adalah sifat yang paling sempurna yang Allah telah berikan kepada baginda, dan tidak ada perkongsian di situ. Baginda memilikinya secara tunggal dan unik di kalangan makhluk. Ya, jadi sifat-sifat yang Allah telah berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sifat-sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada akhlak yang lebih disukai oleh Allah berbanding akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ciri-ciri dan juga kriteria seorang manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Habibnya, kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itulah ya, cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita kenal Allah menerusi sifat-sifat dan sifat-sifat yang Allah SWT zahirkan kesannya yang paling sempurna adalah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alam ini seluruhnya memang untuk kita mengenal Allah. Memang nampak gunung dengan segala sifat teguhnya, sifat mantapnya, ya, sifat istiqamahnya. Gunung. Di situ tanda kebesaran Allah, ayat-ayat keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ
menjadi pintu untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tatkala kita melihat pertukaran siang dan malam, kita melihat penciptaan langit dan bumi, cakrawala, galaksi, bintang-bintang, peredaran segala-galanya, wa kullun fi falakin yasbahun. Segalanya dengan penuh harmoni, penuh dengan kehebatan, tidak berlanggar antara satu sama lain. Ya. Fi falakin yasbahun, pada orbitnya, pada garis edarnya, segala-galanya berpusing, daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara, semuanya berpusing. Kita ni kalau kita teropong dalam diri kita, teropong guna mikroskop yang berkuasa tinggi, kita akan jumpa pada atom-atom itu ada yang berputar padanya, tapi tak dapat dilihat dengan mata kasar. Itu semua kullun fi falakin yasbahun. Proton, elektron, nukleus yang ada pada setiap zarrah, pada setiap atom, dalam molekul, dalam sel, segalanya berputar ataupun tidak berputar. Ada litarnya yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi segalanya kullun, semuanya fi falakin, di atas orbitnya, di atas garis edarnya. Yasbahun, yasbahun maksudnya berenang. Berenang ni maksudnya bergerak sambil dia sendiri berputar, kemudian dia bergerak ke depan. Itu berenang. Hebat Allah Ta'ala guna perkataan. Sebab Allah yang ciptakan, Allah tahu. Seperti mana bumi ni, kita beredar mengelilingi matahari di dalam solar system. Dalam masa yang sama, kita juga berputar pada aksis kita, berputar pada paksi. Ya. Berapakah kelajuan kita berputar pada paksi? Paksi ni maksudnya begini, ada tak benda bulat? Macam ni lah. Ni kata ni bumi, dia berputar macam ni, berpusing. Ni berputar pada paksinya. Saya bengkokkan sikit sebab paksinya bengkok. Paksinya sengit sebab bumi dia tak berputar straight macam ni, dia tersengit sikit. Jadi dia berputar pada paksinya. Pada kelajuan di khatulistiwa 1200 km sejam. I repeat, the speed of the earth. Berpusing. Di khatulistiwa kelajuannya ada 1200 km sejam. Dalam masa yang sama, sedang berpusing, dia pun beredar. Ni katakan matahari, dia beredar mengelilingi matahari yang melengkapkan satu pusingan selama 365 hari. Satu pusingan. Dan kelajuan bumi mengelilingi matahari ada pada kelajuan 30 km sesaat. Sesaat. Maksudnya daripada sini ke KL sesaat. Kita bergerak dalam solar system ataupun dalam bahasa Melayunya alam bima sakti. Kita bergerak dalam sesaat daripada sini Al-Falah sampai KL. That speed. Jadi itu bukan sejam lagi. Sesaat lah sebab terlalu laju. Jadi astronomer, pakar astronomi dia pakai saat. Dalam masa yang sama, matahari pun berpusing juga. Matahari pun bergerak juga dalam dipanggil Milky Way Galaxy. Milky Way Galaxy, galaksi yang lebih besar, pun bergerak bersama dengan 8 body planet yang mengelilinginya. 8. Ya. Pluto yang terakhir tu saintis dah bawa keluar sebab dia hanya gas sahaja, dah tinggal 8. Kita ustaz ni kenapa kata 8 ni? Kita belajar 9 saintis dah bawa keluar dah. Dan nombor 9. Remain 8. Sekarang tinggal 8. Sebab Pluto mereka kaji tidak ada pepejal, dia hanya gas-gas saja di situ. Dia tinggal 8 saja yang mengelilingi matahari. Bersamanya semua yang berpusing mengelilingi Milky Way Galaxy dan melengkapkan satu pusingan
selama 223 juta tahun. 223 juta tahun baru lengkap satu pusingan. Kita tadi pusing matahari 365 hari. Tapi matahari sendiri nak lengkap satu pusingan mengelilingi Milky Way Galaxy mengambil masa 223 juta tahun. Dan speed of the sun rotating in Milky Way Galaxy, yes, bahun tadi kan, lagi luar biasa speednya, iaitu 230 km sesaat. Jadi sains ni dan fizik, astronomi, semakin kita belajar, kita merenung kebesaran Allah. Cuma walaupun agak malang lah, kitab fizik, buku fizik kita, buku sains kita, buku geografi kita yang terisi banyak kebesaran Allah, tak ada satu pun nama Allah dalam buku teks tersebut. Ironically. Ya, sayang. Patutnya sebenarnya daripada sains tu belajar bagaimana Allah ciptakan DNA, itu saja sudah hebatnya Allah. Kita belajar deoksiribonukleik dalam kelas sains. Bagaimana susunan data-data yang ada dalam, seperti library yang hebat, data komputer yang hebat, terkumpul berjuta-juta maklumat dalam DNA kita. Siapa yang susun data-data tersebut? Dalam keadaan hebatnya penciptaan DNA itu sendiri, tapi tidak ada sebut nama Allah pun dalam buku sains kita, buku fizik kita. Jadi bayangkan kalau alam ni sudah pun mengajak kita, bawa kita kepada kebesaran dan kewujudan Allah semata, ini kan lagi penciptaan yang sempurna pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lebih sempurna daripada gunung, lebih sempurna daripada galaksi, Milky Way Galaxy, lebih sempurna daripada seluruh bintang-bintang dan planet, lebih hebat daripada segala penciptaan langit dan bumi. Rasulullah lebih mulia daripada Arash, Rasulullah lebih mulia daripada Sidratul Muntaha, Rasulullah lebih mulia daripada Al-Qalam dan juga Lauh Mahfuz, Rasulullah lebih mulia daripada kursi, Rasulullah lebih mulia daripada Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Rasulullah lebih mulia daripada seluruh 7 petala langit dan 7 petala bumi. Can we imagine how Allah SWT has created and perfected His beloved Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? The more we contemplate, the more we know Allah Subhanahu wa taala. The more we ponder upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the more closer for us to recognize the Creator Himself, that is Allah Azza wa Jalla. Yeah. We are here in order to recognize Allah Subhanahu wa Ta'ala. Our ultimate purpose here in this worldly life is how to gain the recognition of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ultimate purpose. That is the main concern. Kena sentiasa melegar at the back of our mind. Our main concern is Allah, to recognize Allah. Whatever happened to us, whatever inflicted us, segalanya itu untuk bawa kita kenal Allah. Sayyidina Ali kata, setiap kali aku rancang sesuatu, tiba-tiba gagal. Aku dah susun taktik, susun strategi, tiba-tiba benda tu gagal, cancel. Aku lebih mengenal Allah. Tambah mengenal Allah. Ya, ada orang dia terus down. Ya. Ada yang frust menongging. Kenapa ni Allah tak bantu aku? Aku dah doa, aku dah solat hajat, aku dah begini, aku dah sedekah. Ya. Sayyidina Ali kata, setiap kali aku susun sesuatu perkara, tiba-tiba dia gagal, aku bertambah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab aku kenal siapa yang gagalkan segala usaha dan perancangan manusia. Dan aku juga kenal perancangan siapa yang lebih baik daripada perancangan aku dan perancangan manusia. Dan yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah sifat-sifat Rasulullah SAW, ianya adalah semakin kita diperdengarkan hati yang jernih dan hati yang halus, hati yang ada makrifat, cahaya makrifat, dia membawa kepada suatu lapisan yang lain kepada diri Nabi Muhammad SAW, hakikat Nabi SAW. Dia menjadikan orang-orang yang dahaga kepada nak kenal siapa Rasulullah, hakikat diri Nabi Muhammad SAW.
Maka sifat-sifat yang contohnya akhlak yang kita belajar, akhlak yang zahir, sifat-sifat yang zahir Rasulullah, rupa paras yang zahir, ini pasti hendak menceritakan sesuatu yang lebih batin daripada itu. Lapisan yang terselit, tersirat di sebalik perkara itu. Kerana hakikat diri Nabi SAW itu ada tersembunyi di sebalik apa-apa yang terzahir pada diri Nabi SAW. Jadi orang-orang yang dahaga mencari siapakah hakikat diri Nabi Muhammad SAW akan berlazat-lazatan dan berseronok apabila mendengar sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Baik, hadis yang pertama. Bismillah. Wabihi qala haddatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duri haddatsana Abdullah bin Yazid Al-Muqri haddatsana Lais bin Sa'ad haddatsana Abu Utsman Al-Walid ibn Abil Walid daripada Sulaiman bin Kharijah daripada Kharijah bin Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, sekumpulan orang datang kepada Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, mereka bertanya kepada Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, ceritakan kepada kami beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Zaid, apa yang ingin aku ceritakan kepada kalian? Baik, beberapa anak murid daripada Sayyidina Zaid bin Sabit, iaitu daripada kalangan tabi'in, jumpa guru mereka Sayyidina Zaid, minta, boleh tak ceritakan kepada kami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang di belakang dengar tak suara saya? Tak dengar? Bismillah. Tak boleh dekat sangat. Jadi Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu kata, Sudah. Baik, Sayyidina Zaid berkata, what can I tell you about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam tu kata. What should I tell you about Rasulullah? Maksudnya impression dia ataupun expressionnya, Rasulullah ini terlalu sempurna. In what aspect nak sentuh, kan? Sebab every aspect semuanya sempurna, semuanya hebat. What can I tell you about Rasulullah? Such a perfection. Macam itulah. Baik, kepada Sayyidina Anas kata, aku merupakan orang yang dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila wahyu turun kepadanya, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengutus seseorang kepadaku untuk memanggilku. Lalu aku tuliskan wahyu untuknya. Sayyidina Zaid adalah salah seorang penulis wahyu Rasulullah SAW. Penulis wahyu buat Rasulullah. Lalu aku tuliskan wahyu untuknya. Apabila kami bercerita tentang perkara keduniaan, baginda SAW akan bercerita bersama kami. Okey, part yang pertama tadi, beliau nak kata beliau ni memang rapat dengan Nabi SAW. Maksudnya memang rapat. Memang kenal betul kenal Rasulullah SAW. Kemudian baru beliau nak cerita tentang Rasulullah. Rasulullah ni dia kamcing dengan orang. Kamcing dengan orang. Maksudnya kalau kami cerita tentang dunia, dia pun cerita tentang dunia juga. Maksudnya kalau zaman sekarang ni orang cerita pasal kereta, Rasul pun 3.5 ke 2.4 liter. Dia punya Rasul tak, korang ni cerita-cerita dunia ni, cinta dunia ke korang? Apa cerita dunia ni? Cerita akhirat lah. Akhirat lebih penting. Jadi Rasulullah ni sentiasa berada pada tempat ni yang tepat. Ketika waktu patut cerita akhirat, main cerita akhirat. Tapi ketika waktu tengah sembang-sembang,
tengah borak-borak, mereka mungkin tengah nak cerita pengalaman masing-masing, kan? Cerita dunia masing-masing, ada yang peniaga, ada peladang, ada petani, ada penternak. Jadi masing-masing kongsi masing-masing tentang hal dunia masing-masing. Ya. Rasulullah SAW akan masuk sekali. Akan cerita dunia juga bersama kami. Apabila kami bercerita tentang akhirat, baginda SAW akan bercerita bersama kami. Sudah tentulah. Dah pasal akhirat, pasal lebih seronok lagi. Nak join. Cerita akhirat je. Bila kami cerita dunia, baginda pun cerita dunia. Bila kami cerita akhirat, baginda pun cerita akhirat. Apabila kami bercerita tentang makanan, baginda SAW akan bercerita bersama kami. Ni ada resepi masak, resepi terbaru. 3 rasa. Rasulullah kata bukan 7 rasa ke? Macam itulah. Yang terbaru kan 7 rasa. Maksudnya Rasulullah masuk bab makanan. Kan? Mungkin sahabat pernah pergi ke luar negara, cerita tentang makanan, apa jenis makanan kat sana. Ya, kalau Rasulullah masuk tu, sama ada Rasulullah join sekali ataupun Rasulullah, memang dalam hadis yang lain, bila sahabat tunjukkan kekaguman mereka terhadap seseorang, kena ada kelebihan yang tertentu, kelebihan yang baik lah, suatu kelebihan yang baik, sama ada skill yang tertentu, ada kemahiran tertentu, Rasul akan tunjukkan rasa kagum dia sekali. Rasul akan join. Masya Allah, hebat dah dia, Masya Allah. Rasul akan macam macam nak tunjukkan keterujaannya. Padahal Rasulullah lah yang paling hebat sekali. Di kalangan manusia, baginda yang paling hebat. Tak ada siapa yang dapat menandingi Rasulullah. Apa saja keadaan, apa saja keutamaan, baginda lah lebih daripada segala-galanya. Tapi dalam masa yang sama, baginda itu semua tak menghalang baginda untuk nak tunjukkan keterujaannya terhadap apa-apa kelebihan yang dimiliki oleh orang lain juga. Semua ini aku ceritakan kepada kalian daripada baginda Rasulullah SAW. Ini hadis yang pertama berkaitan dengan akhlak Nabi SAW. Baik. Hadis yang berikutnya. Wa bihi qala hadatsana Ishaq bin Musa, hadatsana Yunus bin Bukair, daripada Muhammad bin Ishaq, daripada Ziyad bin Abi Ziyad, daripada Muhammad bin Ka'am al-Qaradi, daripada Sayyidina Ammar bin As radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya dan berbincang dengan kaum yang paling buruk untuk bermesra dengan mereka. Baginda SAW menghadapkan wajahnya dan bercerita kepadaku, sehingga aku menyangka bahawa akulah sebaik-baik kaum. Baginda ni, kalau baginda berbincang dengan seseorang individu ataupun satu kelompok yang terkenal daripada kalangan masyarakatnya sebagai kelompok yang buruk, kelompok yang useless, mungkin kelompok-kelompok yang samsing ke, ataupun orang-orang yang banyak jahil, ataupun mafia ke, gangster ke. Macam zaman sekarang ni kan orang-orang liberal, kan, liberal, secular, pemikiran free thinker. Ini pemikiran-pemikiran yang teruk. Tapi kelompok-kelompok yang macam ni, kalau ada dengan Rasulullah SAW, baginda SAW akan tunjukkan kemesraannya bersama mereka. Baginda memberikan layanan yang baik juga kepada mereka. Sampailah sahabat Nabi tadi, kalau aku berada dalam majlis Rasulullah, cara Rasulullah SAW menghadap aku, perhatikan aku rasa aku yang paling special sekali dalam majlis tu. Dan sampai aku terfikir, entah daripada kalangan sahabat Nabi ni, aku yang paling special sekali kot. Entah aku yang paling special. Cara Rasulullah SAW layan manusia, sampai individu rasa dialah yang terpaling special sekali di sisi Rasulullah. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, aku lebih baik atau Sayyidina Abu Bakar? Nak cuba, dia nak try. Sebab selalu ni memang terkenal Sayyidina Abu Bakar lah yang terbaik di kalangan sahabat. Cuba dia nak test, try. Ya Rasulullah, between me and Abu Bakar, which one is better? Which one is better?
Rasulullah SAW kata, Rasulullah bersabda, Abu Bakar is better. Okey. Kemudian dia kata, okey lah, Abu Bakar memang, no one can beat Abu Bakar. Okey. And how about Sayyidina Umar? Ya Rasul, aku lebih baik atau Sayyidina Umar? Radhiyallahu anhu. Baginda bersabda, Umar. Rasulullah ni straight to the point. Yeah. Straight to the point. Talk straight, breaks no friendship. Baginda SAW bersabda, kemudian, Ya Rasulullah, aku lebih baik atau Sayyidina Osman? Baginda SAW bersabda, Osman. Apabila aku bertanya baginda Rasulullah SAW, lalu baginda akan membenarkannya. Yakni, setiap kali nama-nama yang lain aku sebut, nama aku tak masuk list lagi. Semua nama-nama yang aku sebut yang memang aku tahu memang ada kedudukan dekat dengan Rasulullah SAW, semua Rasulullah membenarkan bahawa mereka, kedudukan mereka adalah lebih baik daripada Sayyidina Ammar bin As. Maka timbullah penyesalan dalam diriku bahawa aku tidak akan tanya lagi soalan seperti itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Rasulullah SAW ni orang yang frank. Orang yang frank, jujur, amanah. Kalau memang siapa yang lebih tinggi kedudukannya, maka Rasulullah SAW lebih mengetahui siapa yang tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya sebab itu ulama memang menyusun daripada apa yang mereka dapat faham daripada hadis-hadis, daripada kisah-kisah para sahabat, bahawa sahabat Nabi yang paling utama sekali adalah Sayyidina Abu Bakar. Sepakat ulama semua setiap zaman. Selepas Sayyidina Abu Bakar ada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Lepas Sayyidina Umar ni barulah ada perselisihan pendapat antara Sayyidina Osman ataupun Sayyidina Ali. Tapi yang dua yang paling utama tadi tak ada perselisihan. Itu memang yang teratas sekali daripada kalangan umat Nabi SAW. Ini yang termulia sekali. Cuma pada yang tangga ketiga itu barulah ada perselisihan ulama. Adakah Sayyidina Osman orangnya ataupun Sayyidina Ali? Tapi tetap Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tetap top 4. Top 4. Kemudian selepas 4 ni, kemudian ada 10 orang yang termulia di sisi Rasulullah. Dipanggil sebagai asyarah mubasyarah. 10 orang yang telah dijanjikan syurga. 10 orang yang telah dijanjikan syurga. Iaitu 4 tadi yang kita sebut, kemudian ada tambahan 6. Talha, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Zaid bin Thabit, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada tambahan 6. 10 ni yang tu. Kemudian yang lain-lain yang dijanjikan syurga seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah dapat salam daripada Allah Ta'ala ketika masih hidup dan juga telah diberi jaminan syurga ketika beliau masih hidup lagi. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat, dipanggil sahabat-sahabat Badar. 313 ni sahabat Nabi yang terutama. Selepas sahabat Badar, sahabat Uhud. Selepas sahabat Uhud, sahabat-sahabat yang berbaiat di Aqabah yang pertama, kemudian Aqabah yang kedua. Kemudian barulah diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan juga kemudian termasuk juga bai'atul ridwan. Siapa yang bai'at dengan Rasulullah, bai'atul ridwan. Kemudian barulah diikuti oleh sahabat-sahabat. Jumlah sahabat semua sekali 124,000 orang. Baik. Hadis yang berikutnya, wa bihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id
Anba'ana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai daripada Sabit daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku menjadi khadam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Kerana Sayyidina Anas ni orang yang duduk di Madinah. Ya. Ketika baginda sampai di Madinah umurnya 10 tahun. Jadi ketika Rasulullah sampai di Madinah, ibu kepada Sayyidina Anas bernama Sayyidatina Ummu Sulaim bawa Sayyidina Anas ni jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, saya wakafkan anak saya ni untuk menjadi pembantu tuan. Sejak daripada itu beliau jadi khadam dan khadam khusus, ya, pembantu domestik urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hantar barang, panggil orang, pergi kedai beli barang, semua itu urusan domestik. Itu diuruskan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Beliau bertugas menjadi khadam Rasul sejak daripada awal baginda datang ke Madinah sampai Rasulullah wafat. Rasulullah wafat ketika itu Sayyidina Anas umur 21 tahun. Jadi beliau sangat hampir dengan Rasulullah dan jumlah hadis yang beliau riwayatkan beribu-ribu, menempatkan beliau tempat sahabat Nabi yang ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Tangga pertama adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tangga yang kedua adalah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dan tangga ketiga adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Anas menceritakan pengalaman beliau sepanjang menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda SAW tidak pernah mengungkapkan kata kepadaku uf. Uf ni kata bentakan dalam bahasa Arab. Kata bentakan yang paling rendah, dia macam buat F word dekat mulut dia. Macam tu. Macam tu. Itu kata bentakan yang paling rendah. Dia begitu. Sound. Tak pernah. Mungkin bahasa Melayu kita cheese lah kot. Cheese lah. Cheese. Macam tu lah. Macam tu pun dia juga. Tak pernah. Rasa tak pernah. Tak pernah kata bentakan yang paling rendah pun tak pernah. Ini kan lagi kata bentakan yang lebih tinggi. Uf ni pun perkataan Quran, ya. Quran juga guna perkataan uf ketika menasihatkan anak-anak jangan bentak hardik ibu bapa walau dengan perkataan uf sekalipun. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu hardik kedua ibu bapa kamu dengan kata bentakan uf sekalipun, dan jangan menghardik mereka, dan hendaklah kamu berbicara dengan mereka dengan perbicaraan yang terhormat, yang mulia. Jadi bermakna kalau uf pun dilarang, maksudnya ini kan lagi bentakan yang lebih dilarang. Kalau dengan uf saja pun sudah dikira sebagai anak derhaka. Ini kan lagi yang tinggi-tinggi. Baik. Bayangkan majikan tak pernah pun dengan pembantu dia. Pembantu khusus ni. Bukan pembantu luar. Betul-betul pembantu dalaman. Baginda SAW tidak pernah berkata kepadaku terhadap sesuatu yang aku lakukan, mengapa kau lakukan begitu? Dan terhadap sesuatu perkara yang aku tinggalkan, mengapa kau tinggalkan? Baginda Rasulullah SAW merupakan orang yang terbaik akhlaknya. Jadi beliau menceritakan, sepanjang aku menjadi pembantu Rasulullah, kalau aku buat sesuatu yang tak sepatutnya aku buat, Rasul tak pernah kata pada aku, why you did this? Dan untuk sesuatu yang aku patutnya buat, tapi aku tak buat, Rasul tak pernah tanya aku ataupun bentak aku, why you didn't do this? Tak pernah. Kenapa kau tak buat ni? Kan aku cakap suruh buat.
Kenapa tak buat lagi? Tak kerti bahasa kan? Ha? Tak pernah. Ataupun benda yang dia buat, yang sepatutnya dia tak buat. Rasul tak kata, kenapa kau buat macam ni? Siapa suruh buat? Pandai pula kau ni. Ha? Saya ini bukan jenis orang marah-marah. Kalau berlakon-lakon tu boleh lah. Baik. Tak pernah ya. Ini akhlak macam mana ni? Ya. Orang yang tak ada akhlak macam ni, pembantu dia sompekkan sikit saja pinggan dia. Kau ni bagaikan gaji, makan gaji buta ke apa? Ha? Aku bayar gaji kau memang untuk nak sompek-sompekkan semua barang-barang perkakas rumah aku semua ni. Pecahkan semua. Tak ada kerja lain kau ni. Potong gaji kau nanti kau. Lakonan saja, saya tak ada pembantu rumah pun. Ya. Rasulullah sebut dalam hadis, kata, ya, kalau sudah pecah tu jangan dah marah-marah, jangan maki hamun supasarana, bukan boleh cantum balik. Setiap suatu perkara itu ada ajalnya, kata Rasulullah. Maka apabila pinggan mangkuk sudah pecah, bermakna dia sudah temui ajalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemas, baik barang, buang, khalas. Ya, maki hamun buat apa? Gelapkan hati, keraskan hati. Bukan benda tu boleh tercantum balik. Orang yang bersalah tu nasihatkan saja dengan nasihat. Next time, extra careful. Khalas. Extra careful. Hati-hati next time. Ya. Sebab itu bermain dengan takdir Allah tu. Itu sudah takdir Allah. Bab ajal ni dah takdir Allah. Rasul kata setiap perkakas ada ajalnya. Setiap sesuatu ada ajalnya. Maka apabila ada barang rumah yang pecah, bermakna dia dah temui ajalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan meratap. Walaupun tu beli kat Turki. Ya. Baik. Lampu Turki. Baik. Aku tidak pernah menyentuh kain yang diperbuat daripada bulu dan sutera, begitu juga sutera, serta sesuatu yang lebih lembut daripada telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Rasulullah ini orang yang sangat kuat, orang yang sangat berani, pahlawan, orang yang hebat bermain pedang. Ya. Orang yang kalau siapa saja bergusti dengan baginda boleh tumbangkan. Ada sekali ada ahli gusti kafir lah. Ya. Dia nak lawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juara bertahan. Nama dia Rukanah. Ahli gusti kafir. Dia dia nak lawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia kata, jom kita bergusti. Kalau aku menang, macam mana? Kau nak masuk Islam? I think later on. Nanti. Kita fikir. When the time come, I think. Kita lawan dulu. Kita beradu dulu. Ya. Rasul kata, masuk. Ya. Orang, ni bukan ajak gaduh Ajak gusti. Gusti. Ajak macam zaman sekarang, boxing lah. Boxing. Ya. Mari. Nak beradu. Rasulullah guna satu tangan je. Ya. Pihak lain bukan. Kan? Rasulullah satu tangan relax je. Bagi dia satu tangan dia. Dia masuk je, dia nak terbalikkan Rasulullah. Rasulullah lipat dia sekelip mata, dia dah tertumbang ke tanah. Rasulullah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Rukanah ni, aku juara bertahan, tak ada siapa yang boleh kalahkan aku. Tiba-tiba, in a split of second, dia dah tertumbang KO kat tanah. Sejak daripada itu, bab-bab beradu boxing ni, jangan lawan orang Islam. Islam menang. Islam juara bertahan. Baik Muhammad Ali-nya, baik Khabibnya, baik Islam Mashidovnya. Ya. Rukanah tak puas hati.
kata, boleh tak saya request round kedua? Saya kata, silakan. Ting ting ting. Dia pun dah tengok teknik tadi, dah belajar pengalaman tadi. Dia nak cuba guna teknik lain. Dia masuk pun begitu juga. Sekelip mata dia dah ada kat tanah. Dia request kali ketiga. Pun kali ketiga, badan dia yang begitu tegak besar macam tu, tiba-tiba boleh ditumbang dengan satu tangan. Lipat cantik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak daripada itu, bab-bab boxing ni memang orang Islam pegang. Ya. Baik. Sebab tu dulu Muhammad Ali bila datang Malaysia, kosong jalan raya. Semua orang nak tengok Muhammad Ali. 70-an. Kosong. Highway, jalan raya semua. Cuma saya belum lahir je waktu tu. Sekolah pun cuti. Dahsyat. Siapa Muhammad Ali ni? Yang dia kata Allah is greatest. Ya. Baik. Kemudian Mike Tyson. Tyson pun agak juara bertahan, pun orang Islam juga. Pergi umrah dan sebagainya. Kemudian Prince daripada Yaman pun agak juara bertahan. Prince Hussein, Prince, saya tak ingat, pun juara bertahan. Kemudian Khabib Nurmagomedov, pun juara bertahan. Kemudian sekarang dia punya saudara mara juga, yang terbaru ni, siapa nama dia? Islam Mashekov ke macam itulah. Jadi orang Islam ni, bab itu pun mewarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam keadaan baginda yang begitu kuat, tetapi tangan baginda sallallahu alaihi wasallam ni mengalahkan tangan anak dara. Lembutnya tu. Lembutnya lebih lembut daripada sentuh sutera lagi. Sutera tu kalau kita sentuh, dia dah lembut dah. Sini Anas, kalau aku bersalam, berjabat tangan dengan Rasulullah SAW, sebab tangan Rasul ni dia agak berdaging sedikit, dia ada berisi, dapat rasa lembut tangan Rasulullah SAW. Lembut. Ya. Inilah saya kata, seseorang yang jernih hatinya, ataupun ada percikan cahaya makrifat, akan dapat faham tentang hakikat diri Nabi SAW yang begitu hebat, berani, tapi dalam masa yang sama tangannya lembut. Sifat-sifat itu, lalu dia memahami hakikat diri Nabi SAW. Lalu hakikat itu dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Taala ni menciptakan neraka, dan Allah Taala dah tetapkan siapa penghuni-penghuninya, dan nama Allah Al-Muntaqim, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Hannan, Al-Wahhab, Al-Mannan. Ya. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul dalam keadaan pahlawan seperti itu, nanti ada bab kita belajar. Sahabat kata, Rasulullah ni, raut wajah baginda dan sifat baginda begitu pemalu, mengalahkan anak dara pingitan lagi. Mengalahkan anak dara pingitan. Kan anak dara pingitan kan kalau dia malu kan dia. Rasulullah ini begitu pemalu orangnya. Kami dapat faham apa yang Rasulullah alami, emosi Rasulullah berdasarkan raut wajah Rasulullah SAW. Rasulullah suka ke dengan satu perkara, ataupun minat ke, ataupun tak berapa minat ke, kami dapat tahu daripada raut wajah Rasulullah. Itu melambangkan ketampanan Rasulullah dan juga sifat pemalu Rasulullah SAW tu
para sahabat dapat mudah detect what's going on. Apa yang Rasulullah suka tak bila ada benda yang berlaku, ada benda yang melintang berlaku, Rasulullah dapat tengok pada raut wajah. Sifat pemalu. Dalam hadis ada kata, aku malu untuk menyeksa hamba-hambaku yang sudah usianya lanjut tua tetapi masih terus beribadah kepadaku, masih terus beriman denganku. Allah ni Maha Jabbar, balasannya Al-Muntaqim, Maha memberi balasan yang keras, siksaan yang pedih. Tapi dalam masa yang sama, aku malu nak menyeksa hamba-hambaku yang beriman padaku, yang sanggup bersusah payah kerana-Ku. Jadi Rasulullah ni pintu gerbang untuk kita mengenal Allah SWT. Sebenarnya segalanya itu saya terangkan dengan terperinci dalam buku saya yang terbaru berjudul Solat Seolah-olah Melihat Allah. Segala yang saya cerita itu segalanya terperinci. Hatta jenis segala rupa paras Nabi SAW menggambarkan tentang ciri-ciri agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Segala itu akan menghantar kita lebih jauh, lebih mendalam berkenaan dengan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin dapatkannya, saya di belakang tu ada dua lagi. Dan insyaAllah lepas daripada khatam kitab ni, kita akan diskusilah kitab tu, insyaAllah. Syarahkan kitab. Dan cetakan pertama ni sudah habis cetakannya. Dan kita sedang dalam rangka cetakan yang terbaru, insyaAllah. Kita ada siapa yang masih belum dapat, dalam minggu ni insyaAllah siap cetakan yang kedua. Baik. Aku tidak pernah menghidu minyak wangi misk. Misk ni wangian kasturi. Begitu juga minyak atar. Atar ni apa jenis perfume yang lebih wangi dari peluh baginda Nabi SAW. Ya. Tubuh badan Rasulullah ni sejak daripada kecil dah memang wangi. Kulit baginda dah memang wangi. Bulu roma baginda, rambut baginda semula jadi memang wangi daripada sejak lahir. Dan peluh baginda SAW pun memang wangi sejak daripada kecil. Semua bahan kumuhan yang keluar daripada diri Rasulullah semuanya wangi. Baik ianya darah, baik ianya peluh, baik ianya air kencing, baik ianya najis, semuanya wangi dan semuanya suci. Rasulullah tak sama dengan kita, kan? Rasulullah manusia, tapi tak sama seperti manusia biasa. Ya, manusia, baginda manusia seperti kita mana-mana manusia, tetapi bukanlah manusia biasa, tetapi manusia luar biasa. Ini dalam hadis Sahih Bukhari. Rasulullah sendiri yang mengakui bahawa Allah Ta'ala ciptakan beliau sebagai seorang manusia yang luar biasa. Walaupun sama-sama manusia. Macam batu tepi jalan kerikil, batu juga. Ya. Sama tak dengan batu permata yang kita pakai itu? Tak sama. Batu akik tak sama, batu berlian tak sama. Walaupun nama batu arang, batu juga. Macam mana dengan batu Hajar Aswad? Ya, batu yang paling berharga di dunia ni, batu Hajar Aswad. Batu juga, makhluk juga. Ya, semua makhluk. Tapi satu batu nilainya tak sama dengan batu yang lain. Ya. Rasulullah manusia, kita pun manusia, tapi tak sama. Baginda manusia luar biasa. Seperti batu Hajar Aswad. Sudah tentulah itu batu yang luar biasa. Kata, kenapa kita nak berkucuk? Kalau pergi umrah, haji, tak sempat kucuk, kenapa kita terkilan? Ya, sempat sambat lambai je. Mana ada batu kita lambai? Batu berlian kita mungkin nampak lebih berkilat dan sebagainya. Kita tak pernah lambai waktu kita nak keluar daripada rumah, tak pakai cincin tu. Tak ada nak istilam dengan batu cincin tu. Ya, kan ada yang pernah. Itu luar biasa tu. Tapi kalau kita tawaf Kaabah,
tak sempat nak kuncup, mungkin orang ramai berpusu-pusu di Hajar Aswad tu, kita lambai kepada batu Hajar Aswad tu. Kita bukan lambai pada abang polis yang jaga tu. Kita lambai kepada batu Hajar Aswad tu. Literally kita lambai pada batu. Mana ada batu di dunia ni kita lambai? Jadi biasa ke luar biasa batu Hajar Aswad ni? Luar biasa. Dan bukan datang daripada alam dunia ni pun. Batu Hajar Aswad datang daripada alam kayangan. Batu tu datang daripada kayangan, bukan daripada planet bumi ni. Turun daripada kayangan. Ya. Kewujudan itu melekat di situ. Sekadar pecah-pecah kan. Ditampal-tampal di batu. Ya. Saya kali pertama pergi umrah, saya kata macam mana nak kucuk batu ni. Ramai orang sangat. Ya. Waktu tu saya pula dah belajar kitab kan. Jangan tarik-tarik orang, jangan singgung-singgung orang, jangan ganggu orang lah kan. Sebab kucup tu sunat. Mengganggu orang lain haram. Jadi tak boleh buat benda yang sunat dan lakukan benda yang haram untuk buat benda sunat. Jadi itu saya call mak saya. Dekat luar tu ada telefon. Ni zaman dululah, zaman 2006 gitu. Kan? Saya tengah belajar di Afrika waktu tu. Call mak saya, kata mak saya dah dapat kucup tak Hajar Aswad? Kata belum lagi. Doa. Mak kata pergi depan mana tah, makam Ibrahim ke, solat sunat hajat. Saya pun buatlah. Ya Allah, pemudahkan aku untuk kucup Hajar Aswad. Sekali ada satu orang Indonesia datang. Mas, mau kucup enggak? Ya Allah, ni malaikat ke apa ni? Betul-betul straight lepas mak saya kata, pergi makam Ibrahim, solat 2 rakaat, buat 2 rakaat hajat, minta doa pada Allah SWT, minta Allah pemudahkan untuk kucup. Terus, Mas, mau kucup enggak? So, ini mungkin malaikat mana ni datang. Dia pun bawa saya, rupanya dia ada grup yang lain tengah tunggu. Dia bawa saya ke rukun Yamani tu. Daripada rukun Yamani tu, jalan di hujung dinding tu, dia semua cover saya. Macam menteri lah gitu. Sampai betul-betul depan Hajar Aswad, ada kucup, kucup mas, kucup. Ya. Lepas tu sudah selesai, dia pun dapatkan saya kat belakang. Ya, dan 700. $800 pun boleh dia tu. 700, 800 rial. Ringgit kita 7 atau 800 ringgit. Wah, saya ingat malaikat rupanya. Ada sindiket. Sebab saya pun first time pergi umrah kan. Tapi macam mana pun doa dah terkabul. Tapi sekarang dia dah minta terlalu banyak. Saya waktu tu masih student lagi. Kan? Saya kata, saya ni tengah umrah ni. Saya pun masih pakai ihram. Itu saya tak bawa duit. Dia kata tak apa, boleh ikut pergi hotel. Saya kata, tak apalah, awak ambil ini dulu. Ada pinggang kan, tali pinggang tu. Ambil adalah dalam 100 ke dalam tu. Saya bagi dia. Bismillah. Baik. Hadis yang berikutnya, biqala hadatsana Qutaibah bin Sa'id dan Ahmad bin Abdah, iaitu Ad-Dabi, dan semuanya membawa makna yang sama. Kedudunya berkata hadatsana Hamad bin Zaid daripada Salmi Al-Alawi daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika berhampiran baginda sallallahu alaihi wasallam, terdapat seorang lelaki yang mempunyai kesan tumpukan kuning, yakni za'faran. Zaman dulu yang ada tumpukan kuning ni perempuan. Dia itu bahan makeup perempuan. Ya. Contohnya macam zaman sekarang ni, lambang LGBT adalah rainbow.
pelangi. Dia pakai dia pakai baju pelangi ke, ataupun dia ikat rebin pelangi ke dekat band, ataupun dia pakai topi pelangi ke. Ini tanda LGBT zaman sekarang. Macam itu kan ada Piala Dunia bola sepak dekat Doha, Qatar. Kan? Biasanya waktu FIFA macam ni, memang pemain-pemain orang putih ni memang nak promotekan LGBT. Cara promote zaman sekarang ni adalah dengan mengibarkan bendera rainbow. Lambang rainbow, apa saja berkaitan rainbow, itu lambang LGBT sekarang ni. Jadi Doha itu mengata siapa-siapa yang pakai ikatan rainbow dekat tangan dia tak dibenarkan main. Baik. Zaman Rasulullah, kuning, warna kuning ni warna kunyit kan. Jadi Rasulullah tak sukalah warna-warna kekunyitan ni ada dekat badan lelaki. Ya. Kekunyitan ni biarlah perempuan lah. Kunyit ni biarlah perempuan yang main kunyit. Lelaki janganlah main-main warna-warna kunyit ni. Rasulullah tak suka. Jadi ada lelaki ni dia datang dengan kesan tepukan kuning tu. Berkata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda SAW tidak suka berjumpa, yakni bersemuka seseorang yang baginda tidak senangi. Kan? Maka baginda SAW berdiri dan bersabda di hadapan kaum, iaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kalaulah boleh kalian katakan kepada lelaki itu untuk dia tinggalkan ataupun hilangkan kesan kuning itu. Maksudnya daripada jauh Rasulullah dah nampak orang ni macam nak jumpa Rasulullah, dan Rasulullah tak minat nak jumpa orang yang ada kesan-kesan za'faran lah zaman sekarang ni, kesan-kesan kesotongan gitu. Ya, kesan-kesan kesotongan tu Rasulullah tak minat lah. Jadi Rasulullah pesan pada sahabat, katakan dia kalau boleh hilangkan dulu kesan-kesan kuning, sebab kesan kuning tu biasanya perempuan yang pakai. Zaman Rasulullah, kaum Hawa yang gunakan itu untuk adalah bahan-bahan mereka tersendiri. Ya. Hadis yang terakhir hari ini, wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar. Hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah daripada Abi Ishaq, daripada Abi Abdullah Al-Jadali, namanya Abdu bin Abd, daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang keji dan tidak membiarkan perkara keji, tidak menjerit-jerit di pasar-pasar, tidak membalas kejahatan seseorang dengan kejahatan, tetapi memaafkan dan bersalaman. Baginda bukan orang yang keji, baginda bukan orang yang perverted, baginda bukan orang yang orang yang suka bercakap benda-benda sampah, benda-benda yang tak elok. Jadi pembawaan Rasulullah tu sentiasa penuh dengan kesucian, penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kaliber dan juga karisma yang hebat, menunjukkan baginda ni orang yang bermaruah dan sentiasa menjaga kesucian maruahnya. Jadi Sayyidina Aisyah mengakui Rasulullah ni jenis orang yang bersih lah, orang yang bersih fikirannya, mindanya, hatinya, bukan orang yang keji. Kalau orang yang keji ni, di belakang-belakang dia main perempuan sana, dia main perempuan sini, dia ngurat perempuan sana, dia ngurat perempuan sini. Ini orang yang dah memang dia ada dalaman lah, dia ada dalaman yang keji lah. Di belakang orang dia keji. Siti Aisyah mengakui Rasulullah bukan begitu. Dan baginda pula tidak membiarkan perkara keji. Benda-benda yang tak elok ni, benda-benda yang tak senonoh, Rasulullah tak menyukainya. Baginda akan bertegas dengan benda-benda yang tak senonoh, benda-benda yang menjatuhkan maruah, benda-benda yang keji, Rasulullah bertegas. Bayangkan kalau umat dia pakai selipar sebelah pun Rasulullah tak minat. Sebab pakai selipar sebelah ni dia tak berapa nak. Ya. Tak kemas lah. Dijatuhkan kewibawaan. Rasulullah kata kalau kamu satu selipar hilang, cabut dua-dua terus. Kaki ayam lagi baik. Jangan pakai selipar sebelah. Jangan pakai selipar sebelah pakai, sebelah tak pakai.
Ada orang satu selipar dia hilang, dia pakai selipar tu keliling masjid 7 kali. Cari satu lagi selipar. Lebih baik dia tinggalkan satu tu dulu, berkaki ayam, pusing masjid. Tawaf 7 kali pun tak apa, cari selipar. Baik masjid di Malaysia ataupun Masjidil Haram. Ini tempat-tempat yang mudah hilang selipar. Sebenarnya Allah nak uji kesabaran kita. Nak tengok tak kita sumpah seranah tak? Bawa tak perangai tabiat kat Malaysia tu? Bawa tak tabiat masuk dalam haram, Masjidil Haram, rumah Allah Subhanahu Taala? Tengok. Kita nak sumpah seranah juga. Allah nak uji. Ya? Tidak menjerit-jerit di pasar-pasar. Selalu orang pasar-pasar ni, "Oi, berapa harga? Boleh kurang lagi tak?" Kan? Orang salah bukan jenis menjerit-jerit. Tidak membalas kejahatan seseorang dengan kejahatan, tetapi memaafkan dan bersalaman. Baginda ni tak suka berdendam. Baginda tak suka panjangkan isu. Baginda tak suka panjangkan. Kalau ada perkara yang persengketaan, ada benda yang tak puas hati, baginda suka bersalaman, memaafkan. Habiskan secepat mungkin. Dan juga baginda habiskan, selesaikan. Sebab kalau isu tu didragkan, dia boleh jadi bertahun-tahun kan. Kalau orang nak drag, dia boleh bertahun-tahun. Padahal isu ni kecil. Tapi bila drag, jadi permusuhan, kebencian, kena putus silaturahim dan sebagainya. Itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ajak, ada orang mengganggu kita, menyakiti kita, kita mudah memaafkan. Kalau kita nak mudah dapat pengampunan yang besar daripada Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahkan kita memaafkan manusia di dunia ni. Ya. Tak apalah kita mengalah demi kerana Allah. Mengalah bukan bermakna kita kalah. Akan tetapi kita nak Allah. Itu lebih penting. Wallahu a'lam sampai di situ. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merehatkan hati kita, menenteramkan jiwa kita, memberikan ketenangan pada kalbu kita apabila mendengar kisah-kisah dan juga sifat-sifat kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah telah sirami rahmat ke atas sekalian kita kerana mendengar dan diperdengarkan berkenaan dengan seorang rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Mudah-mudahan Allah Taala membukakan hijab dan menyingkapkan tabir pada hati kita untuk mengenali hakikat diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.